Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وشبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى أجمع صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 1 November 2021 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT yang mempertemukan kita kembali dalam kuliah Hamayah ini setelah beberapa ketika terhenti kerana kitab-kitab yang telah pun kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu telah pun selesai pengajiannya ataupun telah khatam pengajiannya, dan ada beberapa lagi kitab yang kita akan sambung di dalam kuliah maya ini yang terhenti disebabkan keadaan perintah kawalan pergerakan yang membataskan kemampuan beberapa masjid dan surau kita tempat kita meneruskan pengajian ataupun kuliah pengajian sebelum ini. Maka salah satu kitab yang terhenti ini ialah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Syekh Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Badil An-Nadwi yang baru kembali ke rahmatullah beberapa hari lalu. Jadi dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah.
Semoga roh almarhum Tuan Guru dalam cucuran rahmat Allah SWT dan digolongkan beliau dalam kalangan orang-orang yang saleh yang dikurniakan Allah SWT syurga Al-Firdaus di dalam alam akhirat nanti insyaAllah. Jadi kitab pengajian 14 hari peristiwa akhir zaman susunan almarhum Tuan Guru ini ya kita kongsikan ilmunya sehinggalah dalam kuliah Maghrib di satu surau yang saya mengajar sehinggalah ke hadis yang ke-22. Jadi kita teruskan dengan hadis yang ke-23 hadis yang ke-23 hadis yang ke-23 iaitu tajuknya golongan Ruwaibidah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang kepada sekalian manusia tahun-tahun. Sanawatun ni tahun-tahun. Berapa tahun? Tidaklah disebut sini, tetapi kalau dalam bahasa Arab bila disebut sanawatun itu ia membawa lafaz jamak ataupun kata jamak, kata plural yang dalam bahasa Arab kaedahnya 3 tahun, 3 ke atas adalah jamak. Jadi sanawatun ni mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak diberitahu dengan pasti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadda'atun, tahun-tahun yang tandus, diterjemahkan oleh almarhum Tuan Guru sebagai kemarau panjang. Tandus di sini kata Tuan Guru, almarhum Tuan Guru, ialah kemarau panjang. Kemarau panjang ini kemungkinan tafsiran yang paling tepat kemungkinan ialah dipanggil global climate change ataupun perubahan iklim global, di mana ada kawasan-kawasan yang dahulunya subur menjadi tandus, menjadi tidak subur. Ada kawasan-kawasan yang dahulunya kaya dengan sumber air semakin kering sumber airnya. Jadi inilah kemungkinan salah satu tafsiran kepada khadda'at, maknanya akan datang kepada manusia, sekalian manusia di dunia ini, tahun-tahun yang tandus, kemaraunya panjang. Di negara kita sendiri pun pernah mengalami kemarau berbulan-bulan, sehingga sumber air terpaksa dicatur kerana sumber air itu semakin berkurangan. Berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi ini berlaku, kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang mengalami cuaca yang tandus, cuaca yang tidak seperti mana biasa, yang mana ahli-ahli sains telah menyimpulkan bahawa ini berlaku disebabkan berlakunya perubahan iklim dunia. Dan Allah SWT sendiri pun dalam satu ayat menyebutkan ini semua adalah kerosakan yang berpunca dari tangan-tangan perbuatan, tangan-tangan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sadaqallahu azim. Telah zahir kerosakan di daratan dan di lautan. Kenapa berlaku kerosakan ni? Disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, usaha tangan-tangan manusia. Manusia itu sendiri menjadi faktor utama kenapa berlakunya kerosakan di atas muka bumi ini. Itu kata Allah SWT, bukan kerja Allah Ta'ala. Ini kerja manusia. Yang mengizinkan adalah Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi. Kita baca dalam surah Yasin, inna a'udzubillahi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Azim. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala ini, perintah Allah SWT ini, apabila dia nak sesuatu, Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, Allah Ta'ala kata saja jadi, maka jadi. Mana tanpa izin Allah perkara ini tidak akan berlaku.
Jadi cuaca yang tandus di atas muka bumi ini berlaku dengan izin Allah Ta'ala, tetapi sebabnya adalah perbuatan tangan-tangan manusia, perbuatan manusia yang tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu dengan cara yang betul dan sebaik-baiknya. Ini yang berlaku. Maka pada waktu yang Nabi SAW kata berlaku tahun yang tandus ini, kata Nabi SAW, yusaddaqu fi hal kadhib. Apa yang berlaku pada waktu itu, orang yang berdusta dikatakan benar. Sekarang ni banyak berlaku orang yang berbohong itu dianggap, pembohongannya dianggap benar oleh manusia. Manusia menganggap pembohongan yang dibuat itu adalah suatu kenyataan, suatu fakta, suatu kebenaran. Wahal ianya adalah satu pembohongan. Jadi ini kita lihat berlaku sekarang pada waktu-waktu tahun yang tandus ni, pada akhir zaman ni akan berlaku benda ni. Dan ia berlaku sekarang. Manusia cukup mudah untuk melakukan dan menzahirkan pembohongan. Dalam perkara yang kecil pun boleh berlaku pembohongan. Wahal ia ditampilkan sebagai suatu perkara benar, tetapi sebenarnya ia perkara yang dusta. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan orang yang benar dikatakan bohong, dikatakan dusta. Didustakan padanya orang yang benar. Orang yang berdusta dibenarkan, orang yang benar didustakan. Ini berlaku. Kena-kena pula zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah. Kadang-kadang benda itu tak betul digambarkan betul, benda yang betul digambarkan tak betul. Ini satu masalah sebenarnya. Satu masalah akhir zaman ni, waktu kita sekarang ni, cukup susah untuk kita membuktikan sesuatu kebenaran, dan cukup mudah kita membuktikan sesuatu cukup mudah membenarkan suatu pembohongan, dan cukup mudah mendustakan sesuatu kebenaran, dan cukup mudah membenarkan sesuatu pendustaan. Cukup mudah. Kelentong sana, kelentong sini, selamat. Ini yang berlaku akhir zaman ni. Walaupun fakta tu ada, tapi diputar belitkan. Walaupun pembohongan itu jelas, dipusingkan. Kalau istilahnya sekarang disui dispin, diputarkan. Pendustaan itu diputarkan supaya jadi benar. Kebenaran dipusingkan supaya jadi dusta. Ini berlaku. Ini peranan, kalau kita lihat media sekarang macam itulah keadaannya. Itu kita jangan terus mempercayai media. Kita perlu mengkaji apakah yang media tampilkan itu benar, terutamanya media sosial sekarang. Jadi kita perlu mengkaji. Jangan kita terus terpengaruh ataupun terus percaya. Perlu dikaji dahulu. Dikaji kebenaran itu ataupun pendustaan itu, adakah ianya benar-benar satu kebenaran atau ianya adalah suatu pendustaan, perkara yang palsu. Kemudian Nabi SAW kata pada dalam masa yang sama juga, wa yu'tamanu fi hal kha'in, dan orang yang khianat diberi amanah padanya. Orang yang khianat diberi amanah. Ini berlaku waktu-waktu pada akhir zaman ni. Orang yang khianat diberi amanah, mana orang yang tak layak menerima amanah, diberi kepercayaan. Orang yang pernah khianat diberi kepercayaan.
Ini berlaku, tuan-tuan boleh lihat di sekeliling kita. Tak perlu tuding jari. Tuding jari tak menyelesaikan masalah. Tuding jari menyebabkan kita mudah dapat dosa kering. Kita tengok keliling kita dan kita kaji dan kita nilai dan kita faham. Di bawah sekeliling kita ni orang yang khianat pada amanah, diberi amanah, tetap diberi amanah. Wa yukhawwan fiha al-amin, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat, dikhianat, dicop pengkhianat. Orang yang amanah dicop pengkhianat, orang yang khianat diberi amanah. Maka akhirnya masalah tak selesai. Tapi itulah yang berlaku pada akhir zaman ni. Kita perhati keliling kita, lihat sendiri. Orang yang khianat, orang yang tidak amanah diberi amanah. Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Amanah ni banyaklah. Kalau nak bincang bab amanah ni dia luas. Amanah kepada sebagai seorang hamba Allah, amanah sebagai seorang Muslim, amanah sebagai seorang individu dalam kehidupan, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang guru, amanah sebagai seorang pekerja. Kalau nak bincang amanah ni kena ambil waktu lain. Tapi yang kita nak nyatakan di sini ialah akhir zaman akan berlaku perkara yang terbalik. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanah dicabut amanahnya, maksudnya dengan dicop dia sebagai pengkhianat, sebagai orang yang khianat pada amanah, orang yang tak jujur. Orang yang tak jujur diberi amanah, orang yang jujur dicabut amanah. Boleh tak kita faham macam tu? Itu senario yang berlaku akhir zaman ni. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ruwaybidah. Yantiqu ini kalau diterjemah oleh almarhum tuan guru, katanya ditulis ini berpeluang bercakap. Tapi kalau kita lihat dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu bercakap, berbuat, bertindak sesuatu dari dirinya, dari kehendak diri dia. In huwa illa wahyun yuha, melainkan ianya wahyu dari Allah SWT. Apa makna yang tiqu di sini? Yang tiqu di sini bukan semestinya bercakap saja. Apa sajalah, bercakap, bertindak, berpuasa, apa-apa perbuatan manusia termasuk dalam yang tiqu. Maka golongan Ruwaybidah lah yang berpeluang untuk berbuat, bercakap sesuatu, berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, berpuasa atas sesuatu. Jadi golongan Ruwaybidah ni pada akhir zaman ni, mereka ni berpuasa atas sesuatu, bercakap atas sesuatu, bertindak atas sesuatu, berbuat atas sesuatu. Mereka sajalah yang mampu melakukan apa saja. Ini yang disebut dalam hadis Nabi ni. Jadi istilah Ruwaybidah ini menimbulkan pertanyaan dari para sahabat. Qila wa marwaybidah. Qila di sini ditanya. Qala, Nabi berkata. Qila, dikatakan. Dikatakan. Jadi qila ini kita terjemahkan, dikatakan oleh para sahabat. Qala sahabah. Itu maksudnya berkata para sahabat, bertanya para sahabat. Sahabat tengok perkataan ni pelik, mungkin tak pernah ditemui. Seperti dalam sebuah hadis lain, Nabi ditanya oleh para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Maka Nabi menerangkan wahnu itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati.
Istilah itu tak dapat diketahui maknanya oleh para sahabat. Maka para sahabat tanya, sama macam ni, ruwai bidah ni tidak diketahui maksudnya oleh para sahabat. Kalau kita lihat perkataan ruwai bidah ni, dia ada dalam bahasa Arab, dia atas wazan fu'ailah, ya, ruwai bidah, fu'ailah, ataupun fu'ailah. Jadi perkataan ni janggal, tak pernah digunakan, ataupun mungkin istilah yang tak diketahui oleh para sahabat ruwai bidah. Maka ditanya oleh para sahabat, apa itu ruwai bidah? Maka Nabi SAW menjawab, ar-rajulu tafihu fi amril amma. Apa dia? Ruwai bidah ini orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai. Maknanya ruwai bidah ni orang yang bukan ahli pada sesuatu perkara, itu dia ruwai bidah, tapi nak mengaku pandai. Kalau istilah orang tua dulu katanya, bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh pakai. Kalau kata orang sekarang, bodoh sombong, itu dia. Dia dah bodoh, sombong pula. Inilah ruwai bidah. Dia bodoh, dia sombong, tapi nak menunjuk diri dia tahu semua. Ini masalah ruwai bidah. Tapi orang inilah yang banyak yang berpeluang bercakap sesuatu, bertindak sesuatu, berbuat sesuatu, malah memperolehi kuasa dalam kehidupan golongan ruwai bidah ni. Dan golongan ruwai bidah ni yang merosakkan urusan-urusan manusia di atas muka bumi ni. Mereka inilah yang menyatakan orang yang benar itu dusta dan orang yang dusta itu benar. Mereka jugalah yang memberi amanah, yang mengatakan orang khianat layak diberi amanah dan orang amanah tak layak. Orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, ataupun yang kita sebut tadi, orang yang khianat wajar diberi amanah, orang yang amanah wajar dicabut amanahnya. Jangan bagi dia satu amanah, satu tanggungjawab, pasal dia ni tak bagus, yang bagus yang ini. Sedangkan yang ini memang dah tahu dah dia khianat. Tapi kerana sifat sebagai ruwai bidah, mereka tetap mengatakan yang betul itu, yang salah itu betul, dan yang betul itu salah. Begitulah yang Nabi SAW jawab tentang golongan ruwai bidah. Wallahu a'lam. Itulah hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru. Zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan, tandus di segi material dan juga tandus di segi pemikiran. Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Ya, ini dia maksud ketandusan tadi. Itu dia, bukan saja tandus dari segi fizikal, tetapi tandus dari segi material dan juga tandus dari segi pemikiran. Pemikiran itu tidak subur. Akhir zaman pemikiran manusia tidak subur. Banyak manusia yang berfikir, yang tidak berfikir dengan rasional. Benda kecil jadi besar, benda besar di ketepian, benda kecil tu yang dibesar-besarkan. Ini jadi masalah. Kita bergaduh benda furu' dan khilafiyah. Kita bergaduh bab wirid lepas sembahyang, selawat Nabi, kan? Kita bergaduh bab adakah selawat Nabi ini boleh dilakukan. Benda-benda yang khilafiyah, benda-benda yang cabang saja. Kenapa kita tak berbincang tentang bagaimana nak menghidupkan hati manusia yang mati? Hati manusia akhir zaman ni yang mati dari mengenal agama Allah SWT, apatah lagi mengenal zat Allah SWT, mengenal sifat Allah SWT. Kenapa yang dibesarkan adalah, yang dibesar-besarkan adalah perkara-perkara yang tak jadi kudis. Inilah dia apa yang berlaku sekarang.
Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Ini yang berlaku dalam kehidupan. Maka jawapannya, welcome to the world. Selamat datang ke dunia realiti. Inilah yang berlaku. Kan? Orang yang jujur diketepikan, dan orang yang khianat, orang yang fasik disanjung dan dibesar-besarkan, ditampilkan. Sedangkan mereka ini akan membawa kerosakan dalam masyarakat. Orang yang boleh memberi manfaat pada masyarakat tidak ditonjolkan. Ini keadaan yang berlaku. Orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Yang berpeluang bercakap hanyalah pribadi-pribadi yang hidup dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Orang yang pakar tak diberi peluang cakap. Yang diberi peluang cakap orang yang kuat merapu. Kalau dia dengar, kuat merapu lah. Tidak ada buah fikiran yang bernas. Hanya kata-kata yang tak bermanfaat, menyalahkan orang lain, mempertahankan kata, seperti mana pepatah kata, menegakkan benang yang besar. Ini yang berlaku sebenarnya akhir zaman. Itulah yang dikata sebagai Ruwaibidah oleh Nabi SAW. Maka bila Ruwaibidah, orang Ruwaibidah diberi peluang untuk memimpin masyarakat, maka rosak masyarakat. Bukan jadi baik, jadi buruk, jadi rosak, jadi bercelau, berkecamuk dan segala ber yang lain yang negatif lah. Jadi itu dia. Apabila golongan Ruwaibidah ini diberi peranan dalam masyarakat. Tapi itu yang berlaku akhir zaman ni. Sebab tu Nabi kata, sayati ala nas, akan tiba satu masa kepada masyarakat manusia timbulnya golongan Ruwaibidah ni. Yang Nabi sebutkan ciri-cirinya tadi. Ar-rajul tafihu fi amril ammah. Sebenarnya mereka ni tak ada kebolehan, tak ada kemampuan, tapi mereka boleh tampil ke hadapan memimpin masyarakat, menjadi ikutan masyarakat. Tak ada manfaat pada masyarakat, melainkan menjauhkan masyarakat dari kebenaran, menjauhkan masyarakat dari buah fikiran yang baik yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli masyarakat atau oleh golongan-golongan dalam masyarakat manusia. Jadi itu dia. Maka marilah sesama kita elakkan diri dari bertemu, bercampur dan terpengaruh dengan golongan Ruwaibidah ni, kerana kesannya banyak adalah negatif kepada masyarakat dan kepada kita sebagai seorang Muslim. Auzubillah min zalim. Jadi itulah dia sedikit kupasan hadis yang ke-23 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. InsyaAllah pada kuliah yang berikutnya seterusnya kita akan kupas pula hadis yang ke-24 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, InsyaAllah pada waktu yang diizinkan Allah SWT pada kita. Jadi itulah dia sedikit perkongsian kita pada kali ini, yang baik dari Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita bersama suami, isteri, anak-anak kita dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan bahagia dan terus membawa pada kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi, insyaAllah. Dan itulah kebaikan di dunia, hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirat kita. Mohon dari Allah SWT dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita mohon pada Allah SWT agar kita dikurniakan manfaat daripada perkongsian ilmu ni dan menjadi panduan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini, kasar bahasa terlanjur bicara dari sekong kata semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan sekalian ni. InsyaAllah dalam beberapa kesempatan yang ada ni, marilah kita sama-sama memperbanyakkan
Salawat dan salam kan juga bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita tangguhkan kepada kita ini dengan tasbih al-kafaratul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mutafana bagi famsuma. Allahumma inna laka fi nawari alaina wa na'udzuka min syururi Allahumma badi syamna wa farija wa syaddi wa tawazza muslimin kilabi ya qahar ya barim takim ya Allah ya Allah ya Allah Allah min kitab wa yumsi wa azab yazib wa sallam fi musayra marhamin rabbana zaina muzafa ma ya akbar rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbana alayka tawakkalna wa ilayka minka al-masir rabbana taqabbal minna du'ana muslimina wa limanna wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-laylatil mubarakah min sharri bi awwal al-amr innaka sami'un alim ta'ala ma la tatum wa la fiha subhanahu wa fiha salamun wa alhamdulillah taqabbalallahu minkum inna kuntum tawakkalun bil yadi tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.